saya. Sahabat-sahabat saya tidak maksud gitu. Saya mendengar dari beberapa orang sahabat kami. Disebut gitu ya. Ana sebut tu takut keliru sahabat kami. Kawan-kawan kami asal ni mana tokoh-tokoh ilmuan dalam mazhab kita lah, yang mengatakan bahawa salat Jumaat wajib dilakukan oleh penduduk suatu qaryah. Qaryah tadilah ada perasaan yang lengkap, walaupun tidak sempurna. Apabila jumlah mereka telah mencapai 40 orang laki-laki, maka kami pun mengatakan hal yang demikian jugalah, kata Imam Syafi'i. Dan itu adalah jumlah yang paling sedikit yang kami ketahui. Dia tarjih ni. Tidak boleh bagi saya meninggalkan pendapat ini. Mana kemah tu, pergi tu. Dan bukan merupakan hal baik bagi mereka yang muslim. Jadi kalau ada orang kata tak cukup 40 itu bagi saya pendapat tak bagus lagi tu. Kalau tak asal dia ginilah dia sebut sini ya. Walam yajuz indi an ada'ah al-qawla bihi. Saya tidak mengharuhkan, saya sendirilah, saya tak akan tinggal pendapat. Imam Syafi'i bertegah, saya akan pegang pendapat kata 40, kata Imam Syafi'i. Walaysa khairun lazimun bi khalifih. Dan tidak ada kebaikan langsung secara tetap, tidak ada kebaikan orang yang kata orang tak terima ni. Orang panggil minima tu kena 40 tu. Kalau ada orang kata boleh 16 orang boleh dah, tu tak molek gitu. Ni kena ingat ni dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan covid, bukan dalam keadaan yang tidak kondusif, bukan dalam keadaan perang, bukan dalam keadaan masyarakat tak cukup. Misalnya satu kampung tu memang dia ada 50-60 orang, tiba-tiba hari rayanya pakai klik tinggal 30 orang, patut tak main jemaah lah. Kalau ikut ni tak. Kita nak bincang masalah itu, kita bincang semula lah. Sebab kalau dalam kitab apa mazhab tu dia bincang lah, ni kata gini, ada kata gini. Kalau kita nak bincang tu tak part 3 jilid tak habis tawil lah, nak habis tak kita ni. Kita nak berhabis dulu. Sebab tu ana berhasrat bila habis ni kita bincang khilaf lah. Sekurang-kurang kita nampak dalam hak mazhab Syafi'i kita. Tempat kita. Sebab ana ada dah buku tu ni. Bagus hantar tengok buku tu. Cara susunnya dia. Okey, dalam satu isu. Misalnya ada dulu ladzi idza kana ni bila dengan majmuh dia. Imam Syafi'i kata gini. Mana dalil dia? Ulama ni kata gini. Dia kemuka okey. Bagus kena tahu juga ana situ. Dia kata celaru lah Ustaz Ding itu dah. Awak tak sama lagi ya kelah gitu. Mudah gitu zaman sekarang ni mudah gitu ya. Kalau bahasa celaru tak ayah. Orang lain hak tidak celaru ramai gitu. Sebab apa? Sebab ustaz aja gitu. Bab lain tak apa, beza. Bab ni tak boleh. Tu silap. Tapi ke mana pun kita belajar dulu. Baik. Bahkan dia sebut sini ya. Kita tengok sini lah. Telah diriwayatkan melalui jalur yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Oleh ahli hadis bahawa Rasulullah mengadakan salat Jumaat ketika beliau datang ke Madinah bersama 40 orang laki-laki. Tu tak boleh nak pasti tapi ada sebut. Kalau tak asal dia begini wa qad yurwa min haitsu la yuthbitu ahlul hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a hina qadima al-Madinah bi 40 rajula. Sesungguhnya telah diriwayatkan dari sumber yang mana ahlul hadis pun tak boleh nak sabitkan dengan tepat. Mana hadis ni tak kuat lah, tak boleh nak sabit dengan tepat bahawa mana secara pasti kita tu muktamad. Memang Nabi secara pasti berdasar pada riwayat Nabi pergi tu semaya Jumaat tu 40 orang. Tak boleh nak sabit. Tapi ada riwayat tu. Ahli hadis pun tak boleh nak kata memang gitulah, sabit gitu. Tak sampai tahap tu. Tapi ada disebut. Bila Nabi tiba di Madinah, Nabi semaya Jumaat yang mana jemaahnya laki-laki 40 orang. Tak boleh nak sabit dengan muktamad. Tu maksudnya. Sebab tu dia telah diriwayatkan melalui jalur yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Ada sebut. Ahli hadis tak nak pasti dengan muktamad. Ada. Apa maksud Imam Syafi'i sebut gini sebenarnya? Inilah perlu kita tahu ni. Maknanya Imam Syafi'i nak ayatnya bahawa
hak dia kata mesti 40 tu berdasar pada pendapat tokoh-tokoh dan mazhab dia, dia pun rasa pendapat tu. Kalau nak cari dalil yang muktamad yang kata mesti 40, tak ada. Hak tu yang jadi khilaf tu. Tapi dia tarjih tu. Sebab apa? Sebab pendapat ashab dia di zaman dia pun begitu. Tapi kena cari hadis sabit, tak boleh nak tolak hadis tu, tak ada. Kenapa hal tu? Tengok dia punya amanah Imam Syafi'i. Kita boleh belajar akhlak di situ. Kita boleh belajar akhlak di situ. Sebab tu ulama kata seseorang yang dalam hati dia tidak jelas satu-satu masalah, tiba-tiba dia sebut dengan jelas, dia sendiri pun tak jelas, dia sebut dengan jelas, itu salah satu bentuk dusta. Sebab tu kita bila kita nak menakarkan maklumat, kita kena yakin dalam kita gitu luar pun gitu juga. Kalau kita dalam tak yakin, kita kena guna bahasa yang menunjukkan tidak yakin. Seingat saya, setakat yang saya faham, kalau tidak salah ingatan saya begini, cubalah cek dengan Allah. Kalau kita kena begitu, baru orang panggil amanah dalam bab menukilkan. Ni sebut alik-alik, saya pun tak tahu, saya nakal ya. Itu berdosa dalam bab agama, kita tak boleh begitu. Orang pegang ke mahkamah, dia kata saya pun tak tahu, saya nakal ya. Memang nakal sungguh ni, no. Jenis-jenis lagu ni tak boleh. Orang agama, ulama dia tak kecek gitu sebenarnya. Kalau kita orang panggil ulama ummah, dia tak kecek gitu. Mana ada tahu ni anak nakal ya, ni. Memang kena balut ni orang lagu ni, tak boleh biar bebas gitu. Bawah nakal balut tu naik kat kemah. Tak boleh wui orang kecek lagu ni. Ni isu tanah. Tahu anak kadang-kadang lemah. Tanah sukul arwah ni orang budak dekat telimo pun tahu. Orang kapur pun tahu salah dalam agama. Tanah sukul arwah ni hak ni akidah pokok sesak no. Agama lain, Islam tak ada lasam waktu tu. Bercanggah dengan hadis. Perbuatan tu dah salah bab akidah tu, bukan bab fiqh. Tapi dia boleh nakal. Tarik balik tak rayak pendapat tu betul ke tidak? Tak rayak. Cuma saya nakal, saya tarik balik. Iyalah betul ke tidak pendapat tu? Tak rayak. Bagi saya dia pendapat gitu, cuma nak elak daripada isu jadi kontroversi berpanjang tarik balik. Mu nak tipu bini mu boleh. Dah umat Islam ni dia syirik. Rayak tak? Dua kau tu tak? Anak tengok bagi anak dua kau dia. Pertama sekali dia kena rayak. Hal tu betul ke tak pendapat tu? Nak tarik balik. Dia bukan tarik nukilah, tarik. Awak yakin gitu ke tidak? Awak kena tarik sepatut. Dia kata pendapat ni tak betul. Besar lagi dia sebut guru dia tu. Nama ke dia guru awak? Macam rayak? Macam rayak? Kita nak timbuk guru dia pula ni. Kalau mati dah. Mati pun kita timbuk lagi. Sebab kalau betul tengok dia nak fitnah atas guru dia, betul takut guru dia ayat ngerti betul. Tapi orang-orang lagu ni Hana bukan apa. Sebab ni bukan masalah peribadi ni. Bukan masalah peribadi ni. Betul. Betul dia lah. Makna benda tu tak betul, cuma nukilah tu betul guru dia. Maknanya awak ni patut anak murid jadi gitu pun. Syahnazim waktu pisah tu. Betul. Rakyat molek tu guru tu. Hak ni kameraman kita ayat tak sepakat lagi. Tu nak dia sendiri ayat tu guru dia tu. Tu guru dia tu. Orang dengar pun pening. Dia hanya pening lah. Nah. Anak caya kameraman kita ayat tu. Nah. Tapi dia kita nak dengar pada mulut dia ayat. Tu guru awak tu nama ke dia? Video main lah. Video buat dia tengok video tak apalah. Cuma nak ayatnya hadis-hadis kita kena fikir benda isu besar. Lepas tu mudah-mudah kecek itu tarik balik ni barang isu lagu mana? Tu isu besar tu, kejut khabar. Pokok Hindu pun terkejut dengar tu. Dia tarik balik, dia tak kata salah. Hukum ni macam mana? Kalau kita tanya hukum, patut tu gua mana mendapat itu? Coba ayat kau Syahnazim. Biar terang. Mbah tepal tu guru. Tok guru dia apa kejut tu rasa tu. Alah anak murid apa tak betul nak. Dia parut, dia gomolah kita. Dan ayatnya hadrat benda-benda gitu boleh salah. Benda tu benda akidah tu. Canggah dengan hadis ketemu. Jelas kalau orang ngaji hadis jelas bila mati Nabi ayat gimana ruh kita jelas Nabi ayat.
Bila dibangkit ni, sebelum dibangkit kita baca hadis Mishkat, bila dibangkit tu ruh dia akan masuk dalam jasad waktu tu lah. Lepas tu ruh tu gimana, ruh orang beriman gimana, ruh semua Nabi sebut dah kedah, tiba-tiba sebut tukar dia canggihnya 4 kali ya pindah tu, boleh sebut spesifik gitu tu. Kau tok guru mana pula ayat gitu. Recycle 4 kali. 4 kali boleh tambah. Disebut pula Sayyidina Bakar tu berlaku tanasuh juga pada ruh Bakar. Gialah mana? Kali tu dia kata guru dosa Ustaz. Guru yang rugi tu transfer juga. Ana secara peribadi berdasarkan pembacaan kita dalam kisah-kisah gitu, sebenarnya ini satu percubaan awal, mukaddimah untuk menyatakan bahawa orang-orang tertentu ni dia jadi tahap dia jadi baik sampai dekat sebab dia dimasuki oleh ruh orang siapa ruh Sayyidina Bakar. Gialah mana? Dia akan royak akan datang tu, kalau tidak jadi isu dia akan sebut akan datang ruh Sayyidina Bakar masuk sin itu siapa? Tak boleh royak lagi lah ni. Dia mari royak pula. Bila keadaan tu kondusif dia akan royak. Ni bobok ni perangai dia. Kita tahu dah. Memang lagu tu lah. Sampai dari segi nak menyabitkan dia punya Nur Muhammad tu banyak perkara. Nur Muhammad ni dia berpindah-pindah. Tu benda-benda gitu. Sebab tu kita kena tahu dia punya perangai apa buat dia ni. Sebab tu dalam kitab 2 jilid tu sebut tanah surah arwah ni mari mana. Dia sebut terus dalam kitab tu. Ajar salah tanah surah mari mana. Juzud dia panggil juzud. Dia panggil juzud. Juzud dia. Bila dia buat cerita tentang satu ajaran salah, dia kumpul 2 jilid buku ni. Ni orang tulis buku ni. Ada dengan terbaik dulu kita guna di Darul Kautsar itu. Dia sebut juzud. Juzud mana pahaman ni asal mari mana. Dia kata gini. Okey, awak nak baca tentang ni, ni kitab dia awak kena baca. Dia royak lalu bagus kitab tu. Dia panggil tawassul, untuk tawassul perluasan ilmu dalam babnya awak baca kitab ni senarai kitab. Ensiklopedia agama dan aliran-aliran semasa. Buku tu setiap kali ada ajaran sesat baru dia akan update, dia masuk maklumat. Asalnya sejilid ada jadi 2 jilid lah ni. Noyanya ulama kita hadirat kita ada panduan lengkap. Tapi tak saya ambil panduan tu. Dia kata dia pun ada panduan juga. Panduan tu lah tak saya sebut tu untuk guru dia tu lah. Bagian minta maaf sebut biarlah tak kita dah sebut sebab nampak berat dakwah. Orang-orang lagu ni tak layak langsung dengan title ulama, title ustaz. Tak sesuai langsung dengan dia. Kalau setara tu kecil. Ana terkejut tu bila sebut tanah suka Allah, terkejut kita. Allah kata rupanya sebelum ni kita betul tak sebelum ni ada dah. Sebetulnya kalau Syekh kalau tok guru dia tu kata gitu betul dah lah. Cuma kita tak tahu. Mujur dia ayat tok guru dia. Nah, orang pun cari. Siapa dia tok guru dia ni? Jumpa semua kalau gitu ni. Kemah juga orang kita ni pun dah. Bahaya, terkejut. Ana terkejut ada sebut sungguh. Kita tak jangka tu. Lahir daripada orang-orang gini. Bagi ana sesat ni, kesetara ni. Kalau kita ada otoriti dalam agama, kita tak lepas saja dah dia tu, kesapa-setara tu. Kena tahu tu dalam agama Hindu tanah suka arwah tu basic akidah nombor 1. Akidah kuat tu. Tu. Siapa buat filmnya nak menyabitkan akidah dia tu. Tanah sukul arwah. Dia dulu Dr. Harudin pernah buat kenyataan dulu. Dia berpindah ruh ni. Dia berpindah ruh ni ada pembahagian dia. Berpindah kekal. Masuk tu tak tubik-tubik. Sehingga orang ni mati pindah pula. Ada setengah tu masuk sekejap-sekejap. Ada juga. Kalau masuk sekejap ni istilah dia panggil menurun. Ni banyak juga berlaku dalam agama ataupun orang-orang terlibat dengan ilmu silat. Ada juga berlaku. Ana pernah masuk dalam majlis dia ni, dia seru hantu. Tapi adalah benda pelik yang kita tengoknya. Bila dia seru tu kita kenal lah dia ni. Di Serambi Tarim, tempat ni di Serambi Tarim. Ana pun tak tahu juga, ni baru tahu, tak tengok dah betul lagi duduk mana dia punya negeri ni. Jadi ana tengok ana ada dalam majlis tu. Pukul 12 malam dia buat. Bila dia seru tu masuk, kita nampak berubah. Dia lompat tinggi pada ni lepas. Ana tengok. Bila lepas habis tu maknanya ruh tu keluar pada dia tak boleh nak lompat itu tak boleh. Tapi masa tu dia suara lah bunyi tu menurun. Dia seru. Pada waktu tu mana kalau 2-3 orang apa tak boleh nak kalah ke dia. Ana tengok sendiri tu.
Kawan tu lah ni jadi jaga. Mungkin dia panas selak, dia jaga. Bagus juga dia tak jadi ustaz. Jadi ustaz ni parok. Dia jadi jaga. Jumpa dengan anak dia pun kena anak. Lepas ni lawak sting ni. Masuk tu. Lepas tu dia suruh pula lain. Macam-macam boleh. Jadi Islam tu haram. Tak boleh guna tubuh gitu. Dia kalau mengikut Imam Ibn Taymiyah, kalau perempuan yang mengandung, kalau ada ruh lain masuk dia tu, dia boleh menjejahkan kandungnya tu mengikut pengalaman ulama. Main-main tu. Bagai-bagai lagu tu bukan fakta agama tu. Buat tu lah tu main bagai gitu. Kadang-kadang kita pun confuse dia ni tok bomo ke ustaz ke, kita pun jadi confuse pula. Benda-benda gitu. Bagai ke buat pondok terkejut. Buat pondok kata lain macam ni. No. Buat pondok tak kecek gitu. Itulah na'udzubillah min zalik. Ini fitnah zaman kita. Allah nak uji kita. Baik. Imam Syafi'i berkata salat Jumaat dilakukan bila jumlah penduduk kampung itu telah mencapai 40 orang laki-laki. Yang disebut dengan desa, bila sebut desa, yakni qaryah lah. Desa tu mana qaryah? Adalah ni prasarana dianya, ada bangunan batu merah, atap dan pelepah kurma dah kayu kani zaman dulu lah ni. Dia gini mudah dalam konteks baru kita tengok dalam kitab-kitab moden, muasir. Qaryah ni maknanya kawasan, satu tempat yang didiami oleh satu komuniti masyarakat yang mana di situ ada prasarana yang lengkap walaupun tidak sempurna. Lengkap ni maknanya apa dia kita kata prasarana mana dulu? Kedah. Bagi kesihatan, bagi keselamatan pada tak apa walaupun dia kecil dengan kekuatan 4-5 orang dia punya itu pun tak apa, dah ada tu. Sesuai dengan bilangan masyarakat. Ada tu. Mana kalau sakit nak gimana? Ada klinik. Tak kira lah klinik sawana tu. Kalau kita ada keselamatan, ada bahagian keselamatan. Ada benda-benda gitu. Patut ada perumahan lah orang duduk gini-gini. Tu sekadar tu. Tak kita learn lebih pada tu. Tu makna qaryah. Rumah-rumahnya berkumpul dan penduduknya tidak berpindah daripada musim dingin dan musim panas. Mana tidak nomad dia ni. Menetap di situ. Kalau nomad tadi. Dia ni berpindah-pindah. Bermukim lah. Kecuali pindah kerana ada keperluan dan rumah-rumah penduduk adalah berkumpul dan tidak terpisah-pisah, makna menetap di situ. Apabila rumah itu tidak berkumpul, maka mereka tidak disebut sebagai penduduk suatu qaryah dan mereka tidak perlu mengadakan Jumaat. Masa orang nomad duduk habis satu musim pindah ke tempat lain pula. Tu tak kira, tu tak kira. Tidak qaryah tu takrif tu. Tidak takrif qaryah gitu. Kalau jenis berpindah-pindah gitu satu musim, lepas tu pindah tempat lain pula, kemudian pindahlah tidak menetap. Tu tak boleh. Tak boleh. Tak kira Jumaat. Tidak perlu mengadakan salat Jumaat. Namun cukup mengerjakan salat Zuhur sahaja. Kita kata masalah dia cukup jumlah, cuma dia tidak menetap. Tak boleh. Dia nak menetap. Makna qaryah tu makna gitu. Apatah lagi kalau berpindah jadi mula-mula 40 bila berpindah ni pergi ke sebelah utara, ke selatan. Lagi tak lagilah tak sabit Jumaat tu bagi dia. Jika mereka berjumlah 40 orang laki-laki yang merdeka dan balik, maka saya melihat wallahu a'lam hendaklah mereka ni pandangnya Syafi'i. Kalau dia berpindah pun tapi cukup, berpindah pun tidak berat kata-kata. Kalau dia pindah pun pindah jumlah ni juga. Mana cukup sama jumlah 40 ke atas. Imam Syafi'i kata wallahu a'lam lah. Bagi pandangan peribadi dia kata semaya Jumaat jugalah molek. Makna bukan ijtihad dia ni, makna pandangan peribadi sekadar begitu saja. Molek. Makna bagi dia ni kalau dak pun tak apa. Sebab qaryah tidak takrif berpindah-pindah begitu. Boleh faham tak? Sebab tu anak sebut tadi dalam kih berpindah ni sama ada dia katakanlah dia ada penduduk kata-kata kita kata berapa? 70 orang. Dalam 70 orang itu ada berlaku kanak-kanak dosa. Hak cukup syarat ada 40 orang paling kurang. Dan bila dia berpindah pun dia berpindah dalam bentuk komuniti tu juga. Tidak berselera, tidak berpecah belah lah kita kata. Tidak kata hak ni sebahagian pergi sebelah utara ni. Tak. Imam Syafi'i kata wallahu a'lam bagi saya molek dia buat Jumaat jugalah. Gitu. Dan bagi ana pendapat ni molek juga sebenarnya. Apa masalah kata buat boleh baca khutbah, beri peringatan, suka kurangnya setiap minggu ada tazkirah. Baguslah tu.
Apabila mereka salat Jumaat, maka hal itu sah bagi mereka. Boleh. Sebab kalau nak kira asalnya, orang tak panggil qaryah dah tu kalau jenis berpindah-pindah gitu tu. Tapi sah lah, insya-Allah. Salah gitu. Wallahu a'lam. Ni kata surah Tuhan lah sebenar lagu mana tu. Nak ayatnya nak semaya tu tak setinggal semaya Jumaat tu dah cukup nak kan. Baik, seterusnya Imam Syafi'i berkata apabila jumlah mereka telah mencapai jumlah 40 tu dan mereka tidak menghadiri salat Jumaat, maka saya berpendapat agar mereka mengerjakan salat zuhur. Hak jenis berpindah tadi ni. Kalau tak semaya juga semaya zuhur lah. Namun apabila mereka telah mencapai jumlah ini atau lebih banyak, tetapi mereka bukan pada suatu desa, jenis berpindah-pindah tadi. Bukan, maknanya tidak mencapai takrif qaryah tu, komuniti mereka tu. Sebagaimana yang saya terangkan, maka mereka tidak perlu salat Jumaat, tak perlu. Tapi kalau buat molek juga seperti tadilah. Gitu. Longgar, situ longgar, tidak kemah. Apabila pada suatu kota besar, ni bukan desa ni, kota besar, kota baru, bukan kampung baru. Tapi kampung baru pun besar pada kota baru kita tengok tu. Apabila pada suatu kota besar, maknanya bukan qaryah ni kecil lah, kota, terdapat orang-orang musyrik atau hamba-hamba yang Islam, budak-budak teman hamba, namun jumlah orang yang merdeka, Muslim dan yang balik tak cukup 40 orang, maka tak wajib juga Jumaat. Walaupun lebih pada desa dah tu tempat tu. Bandar Madinah, dia Madinah bukan qaryah. Campur belaka musyrik pada balik, hak balik dah tak balik, perempuan pada, hak cukup syarat Jumaat tak cukup 40 orang, tak wajib. Apabila ramai orang Islam yang melalui kota itu, bukan penduduk situ, namun jumlah kaum muslimin tidak mencapai 40 orang, maka mereka tidak perlu melaksanakan salat Jumaat. Maknanya kalau campur dengan orang musafir, hak lalu, hak singgah, tak sampai 40 orang, namun jumlah kaum muslimin tak sapalah. Maknanya dia gini sebenarnya, mas, kita kena ingat satu perkara. Mana hak ni kita kata mana tak cukup 40 orang, tak cukup 40 orang, sama ada hak tidak musafir. Kalau tidak hak menetap tak cukup, tak perlu wajib juga. Begitu juga kalau tak cukup tu dah hak tadi, hak menetap tak cukup, tak wajib. Apatah lagi kalau tak cukup tu bila kali dengan hak musafir pun tak cukup lagi, lagilah tak wajib lah. Tak perlu. Kita ingatlah ni kita bincang Syafi'i ni, jangan tanyalah ke mana ustaz ada kata 16 orang apa boleh, 30 boleh, hak tu lain lah. Kita kira semula kita nak ni dulu. Kayak bau ni kan ada musim itu kan mai Jumaat rumah. Kau tu buat depan bini. Dengan anak-anak kan. Nah. 2-3 orang kita tahu. Hak tu kita bincang semula lah tu. Iyalah secara ringkasnya dalam keadaan gitu boleh. Ada kata boleh. Tapi kalau mengikut mazhab Syafi'i tak. Tu. Apa ke ambil mazhab lain? No. Mazhab lain tu siapa dia? Kena tahulah ulama Islam kita juga. Bahaya juga kalau terlalu taksub pada mazhab ni. Siapa tak boleh langsung lah. Padahalnya banyak dah dia ambil lain. Tak ingat tu lupa tu. Okey, kita pergi lagi. Saya ambil sedikit lagi. Imam Syafi'i kata, anda tak sebut nombor sebab anda tak tanda nombor tu, takut salah pula. Pakai tanda di pada anda susun balik, kena check semula. Imam Syafi'i berkata lagi, saya tidak menyukai, ana la uhibbu. Okey, ni sini. Ni cuba kena ingatlah bila Imam Syafi'i guna saya tak suka, maknanya perkara itu betul-betul orang panggil pendapat Imam Syafi'i. Setengah ulama kata tak sampai ke peringkat ijtihad dia, cuma dia rasa saya tak suka gitu. Itu saja. Mana ringan lah, kira-kira agak ringan itu. Jadi Imam Syafi'i kata saya tidak suka. Ni tak apa, anda baca sini kan? Saya tidak menyukai apabila orang dalam jumlah yang telah saya sebutkan itu melakukan salat Jumaat, kecuali dilakukan oleh orang-orang yang memang diwajibkan atas mereka salat Jumaat. Mereka adalah laki-laki, merdeka, dewasa, tidak gila, mukim dan tidak dalam mengadakan perjalanan. Maknanya kalau buat, katakanlah
tak cukup jugalah kita 40, tapi dia buat juga. Tetapi hak tak cukup ni, dia cukup syarat untuk jemaah semuanya. Saya tak sukalah. Bagi saya seolah-olahnya mai Zuhur lah. Sebab tak cukup 40. Walaupun kira-kira tak cukup, katakanlah 35 orang, tak cukup 40. Tapi semua 35 ni cukup syarat. Saya lebih suka dia mai Zuhur lagi. Kata Imam Syafi'i, kemana dia pergi 40 tu? Sebab tu pak kita tak gagak tu. Marilah siapa dia pun tak gagak tu. Imam Syafi'i kata lagi, apabila imam berkhutbah dengan 40 orang, masa baca khutbah tu cukup 40. Kemudian ia bertakbir bersama mereka, mayalah lepas khutbah tu. Lalu mereka membubarkan diri daripada imam, yang mufaraqah ni, yang lari tubik. Maka dalam hal itu ada dua keadaan lah, dua pendapat, dua agak kita kata, dua keputusan lah. Masa khutbah cukup lagi 40. Masa mula-mula semai cukup lagi. Lepas tu yang mufaraqahnya kelik ke mana tak tahulah, sakit perut ke ataupun ada masalah, jadi tak cukup dah 40. Lagu mana tu? Yang pertama, apabila masih tertinggal bersama imam itu dua orang. Ramai ni hak bubar ni. Apabila masih tertinggal bersama imam itu dua orang dan mereka melakukan salat jemaah dengan sempurna, maka salat jemaah kira sah sebab dia start dengan 40. Kita kata parut andaya tu pekoh no. Tinggal dua orang. Tok Bela tu siap. Kerana ia telah memulakan, dia mengambil kira mula-mula salat tu cukup. Dia ambil kira tu. Jangan salah. Nak ke 38 orang yang bubar tu. Kira lah mana? Tak usah tanya lah. Tak kira lah lagu mana pun. Kalau jadi gitu. Enggak kalau tubik 2-3 orang. Tak ada masalah. Ni kalau 38 orang. Tinggal 2 orang kolek-kolek. Bahasa Kelantan tu parut juga tu no. Jari-jari guna tu. Dia kata parut bahasa. Kena faham molek tu. Parut. Apabila imam mengerjakan salat Zuhur, maka salat tu dianggap boleh juga. Bila boleh juga memadai bagi. Lepas tu dia niat semai Zuhur, tukar. Dah tengok tak ada. Tukar. Sebab dia ni dalam semaya ni. Dia kalau katakanlah ketika sebelum semaya tu lain cerita. Tu memang tak boleh lah kena mai Zuhur. Ni dalam semaya. Mana dua gitu. Tak apalah. Naknya tapi tak masuk bahagian kedua lagi tu. Cuma kalau dia nak tukar jadi semaya Zuhur pun tak cukup dah. Asal semaya ni cukup. Boleh juga gitu pun. Boleh juga gitu. Moga bahagian ni Nabi tak sebut semua ni. Orang ni orang panggil peranan mujtahid. Sebab tu kalau kita sebut benda-benda ulama tak sebut, orang jadi pelik. Awak ni mujtahid ke tidak? Sebab tu kalau kita perhatikan ulama-ulama kita, boleh dia kata apa yang dia sebut tu mesti ada panggil. Sebab tu kita kena tengok pula apa yang ada dalam kitab. Sebab tu dia ada istilah-istilah. Misalnya ada setengah pendapat tu, pendapat ni dianggap sebagai mulur. Mulur ni makna lemah sangat, tak boleh pakai. Ada setengah pendapat tu digunakan istilah sebagai pendapat yang terpencil, pendapat yang tidak diikuti. Ni jumhur, dia ada istilah jumhur, ijma', ittifaq. Jumhur ni jumlah besar, boleh ada 90%. Baik. Hak yang kedua, situasi kedua, salat jemaah itu tidak memadai, tak boleh. Bagaimanapun keadaannya. Sebab apa? Dia kena cukup sampai bagi salam. Sampai ada bersama imam 40 orang ketika ia memulai salam, sampai pada bagi salam. Mula-mula salat sampai pada bagi salam. Kena cukup 40. Mana kalau tubik seorang pun tak boleh. Sebab satu tiga minima tu. Paling sikit 40. Namun apabila tidak tertinggal dari mereka kecuali seorang ataupun dua orang hamba, seorang yang merdeka, seorang atau dua orang musafir, atau seorang bermukim, maka ia cukup. Maka cukup ni maknanya dia buat Zuhur cukup lah. Tak payah jemaah lah kalau gitu. Sama ada duduk kalau tak semaya lagi memang tak. Ni hak semaya dah. Yang lari tubik, lari, bubah tinggal. Hak mungkin seorang. Lepas tu dua orang lagi tu musafir. Lepas tu hamba dua orang. Lepas tu adalah seorang yang merdeka tu. Tu yang ada. Tu pun dalam pelbagai kategori tu ada tu. Cukup lah semaya Zuhur lah cukup. Dia kata Imam Syafi'i kata. Maknanya perkara ni tempat kita tak akan rasa. Kalau pergi ke tempat-tempat negara tidak Islam ni, baru boleh nampak. Jadi tak mai jemaah sama apa tu. Dah dia setempat tu ada 30 orang. Dia ingat mudah nak cukup 40 ni.
Dia kena beranak. Tak beranak kena tunggu besar dulu. Mati pula tua tu. No. Sebab itulah di sinilah kita kena lihat dalam bentuk. Ni orang panggil, dia panggil dalam istilah dia maknanya khilaf fiqh tak ada kebaikan dia. Tak sedut royak lah ke mana. Kena pergi tu. Yang terakhirlah pada pagi ni. Apabila imam berhadas sebelum bertakbir. Lalu dia mempersilakan salah seorang daripada makmum tu. Dan orang-orang yang ada di belakang makmum tu kurang dari 40 orang laki-laki. Maka mereka cukup mengerjakan salat zuhur lah. Mana 41 orang sekali dengan tu imam. Tu imamnya sakit perut. Dia suruh jemaah naik. Bila jemaah naik, makmum jadi tinggal 39 orang. Mai zuhur lah. Imam saya kata mai zuhur. Tak cukup 40. 40 ni kena makmum. Tidaklah memadai bagi mereka dan bagi imam yang berhadas kecuali yang demikian itu. Maknanya nak cukup 40 makmum tu dia kena sekali dengan imam. Bila imam ada baru makmum jadi cukup 40. Ni keadaan dia ni. Kerana posisinya sebagai imam salat telah hilang dan diganti dengan imam yang lain. Jadi imam tadi tak kira dah lah. Moga dia tubik dah. Bila imam tu naik, makmum tak cukup dah 40. Enggak kira-kira cukup 40 makmum tu bila ada imam. Mana 41 dengan imam lah. Jadi bila seorang makmum jadi naik imam, dia sudah jadi imam, orang tak panggil makmum. Tak boleh nak kira dah dia sebagai makmum tu 40 tadi. Tu maksud dianya. Sementara ketika imam yang baru memulai salatnya, jumlah makmum telah kurang daripada 40. Oleh kerana itu tidak mencukupi bagi mereka yang lain itulah untuk mengerjakan salat zuhur. Mana kena salat zuhur lah. Kena salat zuhur, tak boleh salat Jumaat tak boleh. Itu. Maknanya kalau kita perhati ni 40 tu dia anggap berat, mesti gitu. Tak cukup tak boleh. Gitu. Yalah kalau nak itu tu kita boleh tengoklah mazhab mungkin minggu depan anak akan bawa kitab tu. Anak akan sebut kan nak tahu lebih kurang lah. Lepas tu kita boleh bincang semula. Tapi kukuk mana inilah orang panggil mazhab. Dah hak ni dipakar dengan kira-kiranya kemah lah tempat kita ni. Tak ada jadi masalah pun. 40 lah. Memang 40 dalam mazhab Syafi'i. Hak ni tak gaget daripada kecil lagi. Ana ingat ana tu. Sampai kali ni mahal ni memang ni. Mana-mana pun begitulah. Cuma rujuklah dalam kitab mana pun. Kalau ada sebut tu maknanya tu kita terpengaruh dalam mazhab lain lah. Begitu. Wallahualam. Jadi selepas ni kita bincang untuk minggu depan orang yang wajib salat jemaah di kediamannya. Rumah lah maksudnya. Wallahualam. Kita berhenti setakat tu dulu. Kira ada apa-apa soalan ke? Mana ketika sini orang bermukim kena wajib solat di masjid dia. Di masjid dia. Maknanya tak boleh di rumah. Tak boleh lah. Tu dia ada permisangan lain pula tu. Misalnya contoh kita kata dak ni bagus maknanya katakanlah dalam satu qaryah situ cukup-cukup orang ataupun kita ada 43 45 orang ke maknanya kalau gitu maknanya hak ni dalam keadaan ni hak ni lah dia dalam kitab fiqh kata dia kena maya mungkin dia tu sebab kalau dengar sebab dia gilai tak cukup kar. Tak cukup jumlah. Maknanya dosa dia pergi masjid lain menyebabkan jadi orang lain tak boleh solat Jumaat. Tempat kita ni tak terima. Sebab apa? Kita tak pergi pun beribu orang lain. Tak ada masalah pun. Begitu. Begitu. Kita tak ada masalah tu boleh nak main lain. Boleh. Sekolah ni kita ni kalau kita pergi pun tak menjejahkan. Bahkan tak payah kira dah. Mungkin dia tahu dah muat atas masjid ni untuk 1000 orang. Kalau separuh hadir boleh 500. Kadang-kadang tu satu sah pun 100 orang. Lebih dari cukup. Tak terima masalah. Ya? Kalau dalam satu mungkin ada 2-3 masjid. Ataupun kita duduk dengan masjid kalau dekat. Mana? Contoh kan, masjid dekat dengan rumah kita tu tak cukup 40, kita di masjid lain. Tak boleh. Dia kira satu tempat. Walaupun kita dia tidak campur banyak tempat gitu. Atas nama seorang imam ni maksudnya. Sebab tu dulu, kena ingat dulu memang pendapat asal dulu satu mungkin kena sesama masjid. Dulu. Takut timbul isu tadi lah. Semaya terawih tak apa. Jumaat tadi. Sebab tu kalau kita nak contoh kalau dulu pun pernah berlaku sebenarnya di satu tempat di kawasan pedalaman dia ada balasah tapi bila semaya Jumaat dia pergi tempat tu dia buat. Ni ana jumpa masalah ni baru tapi sebenarnya tak patut timbul tak apalah. Tak apa kalau dia dengar apa tak apa ni di setiap alam itu. Ana kuliah di situ. Dia ni asal namanya surah ya tapi surah Jumaat. Buat Jumaat lah. Kawasan perut. Jadi surah tu kecil lah. Tapi kecil pun kalau penuh tu makna beratus orang lebih lah. Bila siap masjid, besarlah masjid tu. Keluasan dia lebih kurang masjid Kubakhir.
tanah dia. Cuma masjid dia tu lebih kurang saiz dia. Bila siap masjid tu, ana dipindah ke kuliah daripada surau tu pergi pada masjid tu. Jadi EJK dia sebut pada ana, surau kita dulu Ustaz sudah ditarik balik kebenaran Jumaat. Apa tu? Dia ambil pendapat asal. Mana kalau dekat-dekat kita gabung waksa. Padahal gabung waksa kau nak kira dulu maknanya kalau keadaan itu tak cukup seperti contoh tadi. Kalau semaya misalnya dalam satu qaryah ada 3 surau, 3 masjid. Mana kalau kira satu-satu masjid tak cukup 40. Sebab tu ulama dulu kata jangan beri ada banyak masjid. Kalau ada pun atas nama surau untuk memudahkan orang berdekat, tapi bila Jumaat dia kena mari setepak. Nak pasti cukup 40 tu. Tapi masjid tadi dia buat gitu supaya nak suruh nampak ramah. Dan ana setuju. Misalnya contoh kalau Masjid Lundai dulu Masjid Lundai ni, Masjid Lundai tu dia surau dalam mukim Lundai tu dia ada 7. Tetapi dikekalkan jemaah di Masjid Lundai saja. Jadi ahli jemaah di surau-surau dalam mukim tu dia kena mari sini belakang. Tu bagus tu gitu. Padu nampak grand, nampak besar. Dah tu anaknya sebab dia Syiah tu. Jadi situ pun maknanya jaiz tarik kebenaran untuk taklih. Sebab tu jemaah ni atas ketentuan pemerintah. Kuat tu pendapat tu. Jangan kita nak buat sendiri. Setengah ramai ulama kata kalau ada seorang tu buat jemaah sendiri tanpa kebenaran pemerintah, tak sah jemaah dia. Ada dalam mazhab Syafi'i. Jangan mana-mana nak buat jemaah sendiri. Kena berhati-hati. Sebab tu dia berkait dengan hukum tu. Tadilah nak jaga kepentingan. Itulah jaga kepentingan. Jadi penguasa tu tak ada orang mati dekat. Tak apa cukup engkau dia cukup tu. Jemaah cukup lebih harus cukup tak apa tu. Cuma kalau tanya anak kalau dia boleh gabung waksa lagi molek. Dia kadang-kadang salah satu isu timbulnya sebab penduduk ramai. Kau nak panggil ke dia tu tempat anak duduk lah ni tu. Qaryah. Bila siap 2 perumahan lagi akan jadi 70,000 penduduk. Enggak masjid asal masjid jemaah masa anak pergi 5 tahun lepas dia boleh solat jemaah situnya 3 4. Enggak 4 masjid sama ni. Masjid yang paling besar tu pun kecil pada masjid Kebakian. Enggak penduduk 70,000 campur semualah tu, muslim non muslim. Memang tak muat lah. Jadi hak tu tak timbul masalah langsung. Akhir sekali bila berlaku pandemik COVID ni nak mengelakkan daripada berlaku kesesakan, semua surau-surau diberi authority, diberi kebenaran oleh orang pihak kerajaan untuk solat jemaah. Memang kalau cuba bayangkan dalam pagar bukan Korea ni. Dalam pagar perumahan tu rumah saja 900 campur penduduk. Bagi jemaah memang tak muat lah jadi. Memang semaya Zuhur 1 sah 2 sah ya, tapi bila buat jemaah tak muat. Jadi tak timbul isu kita demikian ni sebab tentu dah dengan kepadatan penduduk tu, jumlah itu walaupun masjid dekat-dekat dengan ada surau lagi pun dia tak timbul masalah. Bilangan 40 tak timbul masalah. Jadi tak ada masalah. Cuma kalau boleh buat serentak di satu tempat, kalau ada masjid tu lagi baik lah. Nampak itu dia punya syiar tu nampak hebat. Tujuan tu sebenarnya so nampak kesatuan umat Islam tu. Cuma itulah kepentingan tak sebi terlalu bersesak-sesak tu, ada kebaikan pula di situ. Gitu ya. Okey. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan kita tangguh setakat tu, insya-Allah kita sambung minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Jadi insya-Allah minggu depan tu mari kita akan tengoklah sikit. Dah ya tak ya pun kita nak bincang semaya di rumah ni tentu tak cukup 40 semaya di rumahnya. Tu insya-Allah kita bincang minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.